So hari ni cikgu nak sambung untuk putaran. Okay, so ini adalah slide yang cikgu gunakan daripada cikgu Sir Muhammad Azrin. Dia pensyarah matematik dari College Vocational Segamat. Okay, di mana dia telah sharekan slide ni sebab hari tu dia telah bersiaran di Didik TV KPM, rancangan TV pendidikan untuk slot matematik di KV. Jadi dia kongsikanlah sebab hari tu dia masuk Didik TV tu dia ajar untuk KV tajuk putaran. Jadi dia sharekan slide ni dan cikgu gunakan slide yang dia share ni lah. Okay, so apa yang menariknya hari ni, kita nak belajar putaran. Okay, so putaran ada dua perkara yang kat sini yang ditulis, tapi sebenarnya kalau ikut silibus KV ni kita hanya belajar yang pertama ni je, iaitu mencari image apabila diberi objek dan pusat putaran. Okay, yang kedua ni dalam silibus KV tak ada, mencari pusat putaran tak ada. Okay, tapi tak apalah, kita belajar jugalah sebab kita tak tahu. Sebab ini adalah silibus yang baru tau untuk KV kita ni. Kalau ikut mencari pusat putaran ni tak masuk. Okay, kita cuma cari image je. Okay, so kita tengok macam mana yang dikatakan putaran ni. Okay, so putaran ni, ni tak payah susah-susah nak baca-baca panjang lebar ni kan. Sekarang cuba kamu bagi contoh. Kalau dalam kehidupan seharian kita, apa yang contoh yang selalu kita gunalah yang melibatkan konsep putaran. Cuba bagi contoh. Bulat je. Bulat. Maksud cikgu bagi objek apa yang selalu kita guna dia melibatkan konsep putaran. Jam. Jam dinding. Pandai. Jam. Lagi? Jam tangan kita lagi? Jam dinding, jam tangan. Okey, lagi jam lagi selain daripada jam? Kipas. Baldi. Ya? Baldi. Kipas. Handphone. Handphone kenapa pula putaran? Aduh, kamu buat lawak pula ya. Kenapa kamu putarkan handset kamu tu? Apa sebut dia tu? Cikgu, tempat yang apa yang cek suhu untuk kipas juga cikgu. Yang pusing nak nombor apa, 5 ke, 4 ke, 3 ke. Cek suhu untuk kipas? Apa tu? Remote ke apa ni? Bukan remote cikgu. Apa tu? Kena bag. Mana dong cek suhu kipas tu ni? Macam mana cek suhu? Gila ayat tu. Nanti kamu dah dapat apa namanya kamu beritahu kat cikgu. Tapi tadi ada saja. Kipas. Kipas. Okey, tadi ada yang sebut kipas. Okey, betul. Kipas tu salah satu selain daripada jam, memang selalu yang kita gunakan konsep putaran ni dalam hidup kita sehari-harian lah. Okey. So itu putaran. Maksudnya dia ada pergerakan Okay, so kita tengok sifat putaran ni, dia punya bentuk, saiz dengan orientasi, image dengan objek dia adalah sama. Okay, jarak objek dan image dari pusat putaran adalah sama. Okay, so putaran ni, dia ada dua arah. Putaran ada dua arah. So katakanlah macam ni, sekarang ni cikgu ada bagi bentuk segi empat A, B, C, D. Dan yang ini bentuk segi empat, A prime, B prime, C prime, D prime. Prime ni yang ada tanda koma kat atas tu. Okay? Alright. So kalau yang ada prime ni maksudnya itu adalah image. Kalau yang tak ada prime ni, yang ni adalah objek. Objek ni yang asal, image adalah setelah dilakukan putaran. Image ni adalah yang terhasil setelah transformasi putaran dilakukan. Okay, so sekarang katakanlah macam ni. Kalau cikgu buat arah macam ni, ni maksudnya putaran ikut arah jam atau lawan arah jam? Arah jam. Ikut. Betul, ikut arah jam. Okay, so ini adalah putaran ikut arah jam. So bila kita nak tengok putaran, kita mesti tahu dia punya arah dia. Sama ada arah lawan jam atau arah ataupun ikut arah jam.
Okay, so bila kita dah tahu dia punya arah putaran, kita mesti tahu dia punya pusat putaran. Macam jam dinding lah, jam yang ada jarum jam panjang, jarum jam pendek tu kan, jarum minit dan saat tu. Okay, so dia ada pusat putaran. Okay. So macam ni lah, ini adalah dia punya pusat putaran. Pusat putaran tu yang berada di tengah. Jadi pusat putaran ni dia tak bergerak. Yang bergerak adalah hujung pusat putaran tu. Okay. Jadi objek ABCD ni yang bergerak mengikut arah jam sebanyak 90 darjah. Okay, kalau macam tengok gambar rajah ni kan, macam mana kita tahu dia ni berapa darjah? Macam mana kita nak tahu dia ada berapa darjah putaran? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okay, Tak so okay, tak apa. Walaupun kita tak tahu, kita tak ada alat untuk ukur kat sini, tapi kita tahu sudut 90 darjah adalah bersudut tegak. Jadi kalau kita tengok sini nampak bersudut tegak ni, kita tahulah dia punya sudut mesti 90 darjah. Jadi nak wakilkan 90 darjah ada segi empat kecil kat sini. Tu maksud dia sudut 90 darjah yang merujuk kepada sudut tegak. Okey. So cikgu nak hari ni yang bestnya yang cikgu nak ajar hari ni, kita nak buat putaran, tetapi kalau tak ada pembaris, tak ada protektor, nak ukur sudut 90 darjah kan, nak ukur sudut putaran tu, kalau tak ada pun kita masih boleh buat, boleh lukis imej putaran. Jadi itu yang menarik tu. So ini kaedah yang dikongsikan oleh Sir Azrin dalam rancangan Didik TV, jadi kita boleh cuba. Okay, so tengok soalan ini soalan dia. Cari imej bagi titik K di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat T. Okay, jadi di sinilah. Okay, so T ni pusat pusat, bukan pusat kamu, pusat putaran. Okay, so T ni di sini adalah pusat putaran. Cikgu tulis. Maknanya dia kena bermula pada T kot. Bermula daripada T. So dekat sini pusat putaran Jadi K ni, T ni pusat K ni kita nak kata apa K ni? Image. Right. Image Objek. setelah terhasil. Dia yang awal-awal dia adalah objek. Objek ni yang asal. Okay. Alright. So K ni adalah objek. Okay, jadi sekarang dia berputar putaran 90 darjah mengikut arah jam. Jadi Cikgu, kalau maaf Ya. tanya, pusat tu memang selalunya kat bawah ke? Ke ada pusat kat atas? ada. Ada kan? Ada. Dia bergantung pada soalan lah. Ada dekat atas, dekat tepi, boleh. So dalam soalan ni pusat dia berada di bawah sikit daripada objek. Jadi dia ikut soalan. Jadi kita tengok contoh. Okay, so T tu pusat, K tu objek. Jadi dia berputar ikut arah jam. Kat sinilah betul tak ikut arah jam yang ni? Betul ke? Betul. Okay. Okay, so ikut arah jam. Sekarang kita nak buat putaran tu ikut arah jam 90 darjah. Okay, kaedah dia macam ni. Okay, dia ada cara dia. Kalau tak guna protektor kita boleh buat. Cara dia macam ni. Okay, sebab kita tahu putaran ni dia mesti bulatan. Kita ambil contoh macam jam kan. Jadi dekat pusat ni tadi iaitu T, kita buat bulatan macam ni. Buat bulatan macam ni. Lepas tu dekat bulatan tu kita buat macam pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9. Yang ni kan. 12, 3, 6, 9. Okay. So kita buat macam bentuk jam lah dekat pusat tu. Okay, sekarang ni cuba tengok daripada T ni nak pergi ke K. Okay, daripada T nak pergi ke K. So kalau ikut jam ni, okay, mana yang terdekat untuk pergi? Dia mesti melintang dulu. Daripada 12. T ni, dia nak pergi dekat K.
So dia mesti melintang dulu. Kau 3. 12 dengan 3. Oh, Dia 3. akan pergi ke 3 dululah. Betul tak? Nak pergi ke K ni dia akan ke 3 dulu and then dia naik atas macam ni. Okay, so cikgu akan buat macam ni. Dia akan lalu 3 untuk pergi dekat K. Boleh? So sekarang cuba kira ada berapa kotak dekat sini. Ni 1, 5. 2, 3, 4, 5. Okay, so bila naik 1, 2, 3. Okay, alright. So ada 5 kotak melintang dan 3 kotak menaik ke atas untuk sampai dekat K. Okay, good. So langkah pertama buat macam ni. Okay, sekarang ni kita tahu dia kata 90 darjah ikut arah jam. Okay, jadi daripada pukul 3 ni, kalau nak pergi 90 darjah, dia mesti bersudut tegak kan? So 3 ni ikut arah jam, dia akan pergi daripada 3 ni nak pergi ke 6 ke 3 ni pergi ke 12. Kalau nak ikut arah jam. 6. Dia akan pergi ke 6 kan? So buat macam ni. Tadi yang ini 5 unit tadi kan? So daripada sini pun kita kira 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Lepas tu yang ini 3 unit kan? So 3 unit tu dia ada dekat mana? Dekat atas. Dia ikut bentuk L ni tadi. Ni bentuk L Sekejap. Maknanya dia pergi ke Dia ke kanan. Dia ni bentuk L. Kanan. So kalau turun kat sini pun dia akan bentuk L jugalah. So dia akan ke mana ni? Ke kanan. So ke kanan berapa unit? 3. 3 juga. Sebab yang ni kat sini 3 kan? Jadi ke kanan pun 3. 1, 2, 3. So image yang terhasil mesti dekat sini. Faham tak? Faham ke? Boleh? Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Maksudnya ni kita tak guna protector pun. Tapi kita boleh tahu kat mana image dia. So dia akan jadi macam ni. So kat sini 5 unit, sini 3 unit. Hasil daripada ni bentuk L ni tadilah. Okay, boleh So image yang terhasil akan berada di sini. Jadi kat sini kita nak image dia kita nak label sebagai apa? K. Objek K. K prime. K prime. Okay, good. So dia jadi K prime. Okay? Okay, so katakanlah sekarang ni kita nak check betul ke ni 90 darjah, betul ke sudut tegak ni. Jadi, sekarang cikgu check guna protector. Tengok-tengok betul 90 darjah. Nampak tak ni? Ni 90 darjah lah. Maksudnya dia bersudut tegak kat situ. Boleh? Macam lagi senang ni kau. Senang kan? Maksudnya tak guna protector pun tak apa. So kaedah dia macam ni. Ni dinamakan kaedah, ada yang cikgu tengok dia namakan kaedah ni kaedah kipas ataupun kaedah bentuk L. Bolehlah buat macam tu. Okey, konsep ni dah faham Cikgu. Okey. Ya. Maknanya gambar raja dia daripada K sambung ke T, T sambung ke X lah. Kalau ikut dia macam ni lah. Kalau ikut sebenarnya macam ni. Okay, sebenarnya daripada T tu, ini dia punya objek dia. Macam kalau ikut jam, inilah pukul 12-nya. Dia pergi putar arah jam, inilah pukul 3. Macam ni tau. Jarum tu bergerak sini lah. Tapi kalau kita tak ada protector, nak ukur sudut tu kan. Jadi kita boleh guna kaedah bentuk L ni. So kaedah bentuk L ni macam ni. Maksudnya kita hubungkan dulu daripada pusat T nak ke K tu kita buat bentuk L. Okay, tapi mesti berdasarkan bulatan kat sini. So kita decide kalau ikut arah jam kita decide nak pergi dekat 6 ataupun 12. So sebab dia arah jam jadi dia akan pergi dekat 6. Jadi dekat 6 ni lah kita buat bentuk L seperti bentuk L yang dekat atas ni. Faham tak? Faham. Boleh tak setakat ni?
Ni cikgu rasa senang lah sebab kalau tak ada protector pun boleh buat. Kita kira-kira je kotak. So boleh jawab. Macam itulah kaedah dia. Sebab cikgu rasa senang. Jadi cikgu rasa eloklah dipraktikkan bagi yang tak ada protector. Tapi kalau nak check guna protector, dia akan dapat, bila check tu, dia akan dapat 90 darjah jugalah. Ni nak membuktikan kaedah ni berkesan. Walaupun tak ada protector, kita just kira-kira kotak bentuk L macam tu. Boleh setakat ni? Boleh kau. Okay, so sekarang kita tengok soalan 1 Okay, soalan 1. Rajah menunjukkan titik M yang dilukis pada satah kartes. Ni titik M. Okay. Cari imej bagi titik M di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat 1, 2. Okay, so pusat 1, 2. Pusat 1, 2 berada di sini. Betul tak ni cikgu tandakan pusat ni 1, 2? Macam mana nak tahu betul atau tidak? Koordinat 1, 2. Di X, Y. Betul. X, Y. Jadi baca X dulu. X ni maksudnya 1, jadi 1 kat sini. Y tu 2, jadi 2 kat sini. Maka inilah koordinat dia. Okay. Right, jadi langkah pertama, mana satu pusat ni? M ke? Ataupun 1, 2 ni? 1, 2. 1, 2. M tu adalah, betul. M tu adalah objek. Kejap ada postman pula datang. Kamu try. Kamu try jap. Cikgu tengok jap, ada postman pula. Jap tahu. Dapat je, saya ajar 5. Okey, Badui jawab. Jangan tidur Badui. Yang bukan saja. Saya suruh jawab. Salah, lambat. Jawapan dia 46. Tipu. Tipu apa? Ini cairlah. Ini kena guna kalkulator. Tak payah, dia kena guna Fahrenheit. Kena guna Bukan, ni John. Guna John. ni Yes. Guna Yes. John. Badui, kamu Mana yang salah, yes? Badui. Ni kena guna formula Mac gila. Ai tukar gambar. Bukan, Badui salah. Buka kamera. Tak nak aku. Insecure aku dengan kamu Badui, kamu dah handsome. Handsome bodoh aku. Dia terlalu buta. Badui. Jawablah. Jawablah apa jawapan dia. Jawapan dia 46. Ai. Benar. Tukarlah gambar. Buat apa gambar macam tu? Aku ngapek tu. Ingat Tukarlah. tengok macam Hafiz, comel je filter. Okay. Sembang apa tu? Tak, Badui cikgu dia bagi jawapan yang salah. Dia tak ajar kami. Okay, cuba kamu dekat screen phone kamu tu, walaupun kamu tak boleh conteng, cuba kamu kira-kira kat kotak. Dekat screen phone tu. Sekejap cikgu, saya try. Cuba jawab. Dia mengikut arah jam Okay, dia ikut arah jam. Buat macam ni dulu. Okay. So sekarang dia nak pergi ke melintang. Buat melintang, lepas tu Masuk ke atas. macam ni. Okay. Okey. Lepas tu kira kotak dia. Kira ada berapa tu? Bawah ada 5. Bawah ada 5. 5, lepas tu naik atas 2 kan? 2. Okay. So 5 dengan 2 ni bentuk L macam ni lah. Okay. Ni sini 5, sini 2. 2. Okay, sekarang so sekarang dia ikut arah jam. Mana? 3. Dia akan pergi dekat 6 ke 12? 6. Okay, dia akan pergi dekat 6. Dia turun bawah 5. Caklah kamu kira. 5. Dia dekat negatif 3. Dekat tengah-tengah antara 2 dengan 3. Negatif 3. Kamu bagi tahu cikgu apa koordinat imej titik M. Negatif 3. Negatif 3.
Baik. Nak baca koordinat mesti X dulu. 1 negatif 3. Siapa gerangan tu? Saya. Yang cakap tadi tu. Saya siapa? Saya. Saya cikgu Sinan saya. Okay. Diam. Okey, betul. Jawapannya macam ni. So image dia adalah M prime. 1, 2, 3, 4. So kalau kita tak ada protector pun tak apa. Kita kira kotak. Senang Boleh? je. Senang je kan? Easy. Okay. Alright, so siapa punya mic yang bergema tu? Ada yang bergema jadi off dulu. Zani tu. Siapa punya? Sebab ada seorang tu dia tutup, dia dah tak bergema. Okay, tak apa. Alright. Okay, good. Semua bagus. Kita kira je kotak, maka kita akan dapat M prime-nya dekat situ. M prime adalah image bagi M. Okay, kalau kita ukur dengan protector pun memang tepat lah, memang tidak dinafikan lah. So maksudnya kalau tak guna protector pun buat kaedah macam ni. Kita just kira kotak. Jadi kita boleh dapat jawapan yang betul. Senang kan? Inilah teknik putaran yang best lah. Saya rasa menarik dan senang nak buat. Betul ke betul? Okay, seterusnya kita tengok contoh. Ya. Kalau dalam exam buat bulat tu juga Buat macam tu juga. Senang. Okay. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Kali ni cikgu bagi tadi titik. Kali ni cikgu bagi objek 2D. Okay. So rajah menunjukkan sebuah segi empat A, B, C, D. Okay. Yang ni A, B, C, D. Jadi inilah A, B, C, D. Okay, cuba tengok rajah segi empat ni. Dia ada berapa bucu? Berapa titik ataupun bucu? 3. 2. Right. Nama pun segi empat. 4. Nama pun segi empat. Maksudnya ada Badui 4. 4. Tak apa. Okay. A, B, C, D. Maksudnya ada 4 bucu. Okay. Ada 4 titik lah. Okay. Tadi ada 1 titik. Yang ni objek. Jadi objek ni segi empat. Sebuah segi empat ni dia ada 4 titik. Okay. Dia suruh kita cari image bagi segi empat A, B, C, D di bawah satu putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat 21. So kita cari dululah pusat 21. Kat mana dia 21? Tu 21. Tu. Ni dekat sini Memang senang jawapan 21. tadi. Koordinat 21. So 21 ni pusat lah. Okey, jadi sekarang dia nak ikut arah jam. Jadi mesti ke arah sini. Okey, jadi sekarang langkah pertama kita buat apa dulu? Buat jam. Bulat. Kita buat bentuk bulat jam dekat titik pusat ni tadi. Buat macam ni. 3. Okey, tapi sekarang ni dia adalah sebuah segi empat. Jadi ada 4 ada 4 titik lah yang kita kena cari sekarang ni. Sebab dia dah berbentuk 2D macam ni. Tadi 1 titik je, sekarang ada 4 titik. Jadi tak apa, kita cari satu-satu. So mula-mula kita boleh buat untuk melentang. Buat yang untuk A dulu. So tengok untuk A, dia ada dekat sini 3 unit kan? 3 kotak. Dekat sini 3, lepas tu dekat sini 1. Jadi kita lalu dekat 3. So nak ikut arah jam dia mesti pergi dekat 6 sini. Jadi kira 1, 2, 3 juga kat sini. Ni pun 1 juga. Jadi tanda dekat sini adalah A prime. Faham? Faham. Okay. So sekarang boleh tak kamu kira untuk B pula? Kamu try lah. Kamu kira walaupun susah nak ni. Kamu kira je dekat kotak-kotak tu untuk B pula. Melentang 7 tu. Melintang ikut 3 lah. Melentang 7. Melintang 6. Ni nak pergi dekat B kan? So kira lah. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6. 6 cikgu kira. Naik sini 1, 2. 2. Okay. So kat sini pun kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dekat 4 negatif 5. 4 negatif 5. Dekat mana?
negatif 5. Sini. Sini So D prime nya dekat sini. Boleh? Cik kamu kira untuk D pula. Mana Kamu D? kira kotak. D Oh. dekat atas ni. Ni D. 5, Cuba 1, kira. 2, 3, 4. 4. Mula-mula nak pergi dekat D tu 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lepas tu naik 1, 2, 3, 4. 4. Okay, sekarang kamu kira yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sini 1, 2, 3, 4. So kat sinilah. Dia ada dekat 6, negatif 4. Setuju? Setuju. So yang ni adalah D prime. Okay, kalau C pula. Cuba kira C. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 3. 3. 6, 3. Okay, kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 negatif 1, 2, 3. Sinilah. Negatif 4. Sama. Dekat sini. Dekat sini 5, negatif 4. So ini adalah C prime. Kat sini A prime. Jadi bila dah dapat titik-titik ni, kamu just sambung je lah. Sambung titik ni membentuk image. Dia jadi macam ni lah. Cikgu lukis tak lawa lah. Tapi dapatlah macam ni. So maksudnya kamu buat bentuk L ni tadi, kira kotak, buat untuk keempat-empat titik. Boleh? Kamu kira je kotak. Senang kan? Cumanya sebab kalau image ni, kalau objek yang macam ni dia ada 4 sisi, jadi dia banyak sikit lah. 4 kali lah kamu kena tengok. Tapi tak ada masalah, kira je titik tu. Okay, so dia akan jadi macam ni. Ini kalau nak cari yang D tanda, yang ni untuk B dan yang ni untuk C. So dapatlah bentuk dia macam ni. Dah siap. Macam tu lah. Okey tak setakat ni? Okey. Boleh kan? Okey. Boleh. Alright, Izani so tidur. ya. Izani tidur. Izani tidur. Aduh. Baju ni tak baik. Tak apa, kamu sambil-sambil kelas nak makan ke? Tapi kena tengok lah, kena belajar lah kan? Izani ni ya? Apa kenapa lagi, Izani? Bang? Apa lagi kamu nak tuduh aku? Apa lagi tu? Dah Malaysia gaduh. Diam. Kamu itulah Malaysia kalah, cikgu pun tengok agak. Oh yo. Tengok. Suami cikgu minat bola, kenalah tengok bola juga. Area. Okey, so cikgu teruskan untuk soalan 3 ni boleh? Boleh? Boleh kau boleh. Ni dia punya objek. Okey, so kita tengok soalan. Rajah menunjukkan sebuah segi empat PQRS yang dilukis pada Sata Kartes. Inilah dia. Sata Kartes ni inilah yang bentuk segi berbentuk graf macam bentuk kotak-kotak ni kan. Ini adalah objek PQRS. Cari image bagi segi empat PQRS di bawah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat negatif 2, negatif 4. Okey, so pusat negatif 2, negatif 4 ni tidak ditandakan. Jadi kita tandalah. Okey, mana dia negatif 2, negatif 4? Ni dekat sini. Ni Okey. So sekarang dia nak lawan arah jam. Lawan arah jam maksudnya dia akan ke mana? Ke sinilah, betul tak? Sebab lawan arah jam. Okey. So sekarang pusat dia dekat sini, jadi kita buat jam ataupun bentuk bulat dekat pusat dia. Buat macam ni. Okay, so sekarang untuk segi 4 PQRS ni kita ada 4 titik juga. Okay, sekarang jom kita kira dulu untuk P. Cik kamu kira. Dia mesti macam ni dululah. Berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu sini 1. Kan? Dekat negatif 1, 1. Okay. Siapa tu? Azri. Saya. Siapa? Azri cakap Okay, so Razin. Siapa ni? Razin baru nak masuk Razin. Okay, tak apalah Razin.
Kita Oh, dah dah nak dekat kita dah nak dekat habis tapi tak apa, tengok proses ni. Oh, Miza. Okey, tak apa Razin. Okay, so sekarang kita belajar putaran ya Razin. Okay, so nak buat putaran, buat dulu bentuk macam ni dekat pusat putaran. Lepas tu kita kira image. So kira tadi Azri jawab negatif 31, betul ke? Azri jawab negatif 31 ke tadi? Saya jawab negatif 1 1. Betul ke? P prime. Salah lah kot. Salah Sekejap. ke? Itu kan jawapan saya, jawapan Azri. Sekejap, cikgu conteng sikit kat sini. Sekejap aku. Okay, Miza jawab. Miza Biasa Kita jawab. kira 1, 2, 3, 4, 5 naik 1. Okay, so sekarang dia ke arah lawan arah jam. Jadi kita mesti pergi dekat pukul 12 lah. Macam 1, cikgu negatif 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu 1 macam ni. Ni kan, ni. Sebab dia lawan So, arah jam ko. Sebab dia lawan arah jam, jadi kita hala dekat pukul 12 lah. So yang ni lah dia punya P prime dia. Boleh? Okay, sekarang kita tengok untuk S pula. Okay, sekarang untuk S, kita kira S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak 8? Okay. Betul. Lepas tu dia tak ada naik ke mana-mana kan? Memang terus S kan? Tak ada. Jadi dekat sini pun dekat menghala pukul 12 ni kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Allah dah bagi jawapan pula. Ni kat sini Oh. So yang ini adalah S prime. Okay, sekarang kita tengok pula dekat Q. Warna. Okay, kita tengok dekat Q. Daripada 3 ni kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. So dekat sini pun kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Sini. Yang ni untuk Q prime. R pula. R siapa boleh kira? Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 3 3. Negatif 3 3. Okey, sekejap. Ni 7 1. Cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu 1 sini. Pandai. Negatif 3 3. Okay, good. Okay, so kita dah dapat ke semua titik. Okay, good. Okay, jadi kita dah dapat semua titik lah. So kita kira je kotak macam tu. Alright. So ini titik yang kita dapat. Jadi kita sambungkan membentuk image. So bila nak image, pastikan kita buat prime macam ni lah, menunjukkan image. Boleh? Senang kan? Boleh. So far so good? Miza, so far so good? Saya okay. Okay. So ini kaedah dia lah. Boleh ingat tak kaedah ni? Saya kena buat banyak ulang kaji je sebab saya kena faham kan. Okay. Alright. So cikgu hari tu dah ada bagi modul. Okay. Ada. Kamu ada tak modul kamu? Ada. Ada cikgu. Ada. Sekarang di sisi kamu ada modul? Ada. Ada. Okay, jap. Okay, Ya, modul kamu tu special sebab dia tak ada muka surat. Sekejap cikgu pun buka modul juga. So cikgu bagi latihan lah untuk kamu cuba buat. Sebenarnya bila dah buat tu sebenarnya rasa ya Allah mudahnya buat putaran. Tak adalah susah mana pun dengan gunakan kaedah ni. Okay. Rasa bangga. Rasa bangga? Rasa seronok kan bila dah dapat buat tu kan? Betul. Sementara cikgu punya buku modul ni nak buka, punyalah lambat. Okey. So cikgu cari modul kamu jap. Okey, ni modul kamu. Okey, ni modul kamu. So translasi kamu dah buat dah. Cikgu dah tanda dah. So kebanyakan pelajar MPP cikgu dah tanda dah. So kamu boleh check. Cikgu dah tanda belum? So ni modul kamu tak ada muka surat. Kamu select modul kamu, tengok dekat latihan 2.
Latihan 2 translasi ni hari tu kita dah sempat bincang dalam kelas. Cikgu dah tanda cikgu. Cikgu dah tanda dah kan? Dah. Okay. So, masa PDPR sebelum cuti, cikgu dah buat pantulan. So, kamu kena buat pantulan lah. Kalau ada yang tak join hari tu, ni latihan pantulan. Latihan pantulan adalah latihan 4. Latihan translasi tadi latihan 2. Okay, kamu buat yang cikgu cakap ni je. Latihan lain yang cikgu tak sebut, jangan buat. Tak payah serabut-serabut pening kepala nak fikir Okay, latihan 4. Latihan 4 ni dia satu je muka surat. Latihan 4 ni adalah pantulan. So, cikgu dah buat kelas sebelum cuti hari tu. Jadi kalau kamu tak buat lagi, kamu cubalah buat. Ni pantulan Okay, so untuk putaran hari ni, kamu selak-selak modul kamu lagi. Kamu cari sampai jumpa latihan 5. Yang ni. Latihan 5. Okay, so latihan 5 ni ada 6 soalan A, B, C, D, E, F. Sila pangkah ataupun batalkan soalan E, F. Seronok batalkan soalan E, F ni sebab apa? Sebab dalam silibus kita tak ada putaran 270 darjah. Kita belajar 90 dengan 180 darjah sahaja. Jadi untuk hari ni yang cikgu tunjuk 90 darjah. Jadi kerja yang kamu kena buat hanya 2 soalan je. Iaitu A dengan B. 90 darjah punya soalan. 2 je soalan. Gunakan kaedah kira kotak bentuk L yang cikgu ajar tadi. C dengan D tak payah buat lagi sebab cikgu tak tunjuk lagi. Yang ni 180 darjah belum tunjuk lagi. So untuk hari ni 90 darjah. 2 je soalan. Boleh tak buat? 2 soalan bukannya susah. Boleh. Tak payah guna protektor pun. Kamu kira kotak dan terus cari titik image dan boleh bentuk lah. Tapi nak lukis tu gunalah pembaris. Nanti kan Kena buat rekod pula kan. So ingat cara dia macam mana tadi? Buat bulat dulu. Buat bulat dulu kat sini. Lepas tu pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9. So dia nak ini lawan arah jam. Jadi lawan arah jam dia mesti ke arah sini. Okay? So langkah pertama buat apa dulu? Lepas tu yang ni. Ni pun sama 12, 3, 6, 9. Mengikut arah jam. So ikut betul ke cikgu buat lawan arah jam ni? Salah ni. Ni lawan arah jam dia mesti macam ni. Baru betul. Sorry silap pula. So kalau ikut arah jam, kalau objeknya dekat sini, yang untuk soalan B ni, dia mesti pergi sini. Boleh tak? Cuba kamu buat. Kamu try buat soalan B dululah. Boleh aku. Sekejap lagi seorang tunjuk. On camera tunjuk jawapan kamu yang kamu buat kat modul. Kita try. Aduh. Try lah. Udah Gazin dah keluar. Keluar. Janganlah keluar. Jangan takut. Tiba-tiba lain slow. Kamu ni. Cubalah dulu. Awak baik kamu Abad. Cikgu tak makan orang. Tiba-tiba lain slow aku. Duh, macam mana ni? Buatlah bentuk jam macam ni. Ni soalan B ni soalan B. Buat bentuk jam. Okay, sekarang kita tengok yang C. Okay, so daripada titik O ni nak pergi ke C, kita akan lalu nombor berapa? Pukul berapa? Kita akan lalu pukul 12 ke, 3, 6 atau 9? 3. Kita pergi 9 lah. Kita nak pergi kat dia kan. Dia akan lalu 9. Berapa kotak ni? 2. 2 kotak. Okay, so kita ni untuk titik C 2 kotak. Okay, jadi sekarang kita nak pergi arah jam. Kita akan pergi daripada 9 ni nak pergi ke 12 ataupun nak pergi ke 6 kalau arah jam? 12. Kita nak pergi ke 12. Jadi kita mesti kira 12 dari sinilah 2 kotak juga. 1, 2. Macam tu lah. Ni untuk C. Boleh? Okay, sekarang kita tengok pula untuk A.
daripada A ni, daripada titik ni nak pergi ke A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Lepas tu dia tak ada naik atau turun kan, sebab dia memang sampai-sampai terus A kat situ kan. 7 kotak kan. Jadi nak ke menghala ke-12 pun kita kira 7 kotak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dekat sini lah. Ini A. Okay. Kalau nak pergi dekat B, daripada titik ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Lepas tu 1, 2. Naik atas. So sama juga dekat sini, nanti sini kira 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu yang 1, 2 tu ke arah sini. 1, 2. Betul tak? Betul. Yang ni ni L dia. So ni L dia. So dekat sini lah. Jadi ini adalah B prime. Boleh? Kira je kotak dia macam tu. Okay, so sekarang kita sambungkan. Titik-titik yang kita dah buat ni tadi. Jadi titik yang kita buat ni tadi A prime, B prime, C prime. So macam ni lah. Okay. Izani boleh tunjuk Izani? Oh, cikgu dah tunjuk dulu pula. Janganlah aku tak aku. Baik gambar. Cikgu tunjuk. Bisa boleh tunjuk itu. Ni lah dia, cikgu dah tunjuk dah pun. Ni dia. Bila dah buat. So mesti kedudukan macam ni. Adakah kamu dapat kedudukan yang sama? Boleh tak? Semua okey? Okey tu. Okey. Ni semua kotak nampak. Okey. So yang ni untuk soalan B. Okey, sekarang cubalah buat untuk soalan A. Cikgu bagi masa 2 minit, lepas kita habislah kelas. Try lah dulu, try. So putaran sama darjah mengikut lawan arah jam. Okey, cikgu tunjuk satu lah. Cikgu tunjuk satu, lepas tu kamu try. Okey, sekarang kita nak tengok titik B Okey, ni titik B. Okey, jadi daripada titik pusat O kat sini, kita nak pergi ke B, kita mesti jalan melintang dulu. So kita akan pergi dekat pukul 3, betul tak? 3. Okay, so kita akan menghala ke pukul 3, kira 1, 2 kotak je kan? 2 je. 2 kotak je. 1, 2. Lepas tu kita turun 1, 2, 3, 4. Betul? Betul ke? Okay. Right. So sekarang kalau kita nak buat putaran mengikut lawan arah jam. Jadi kita akan pergi dekat pukul 12 atau pukul 6 kalau nak lawan. 12. Kita nak lawan arah jam, kita pergi kat pukul 12 lah. So ni pukul 12, dari sinilah. Tapi dari sini kita kira berapa kotak? 2 kotak, betul tak? 1, 2. Lepas tu 4. Lepas tu? 4 kotak. 4 kotak ke mana ni? Ke kanan. 1, 2, 3, 4. So kat sinilah dia punya B prime. B prime. Sekarang kita tengok A pula. A daripada titik pusat nak pergi ke A. Maksudnya dia akan lalu pukul berapa? Pukul 3 juga itu. Tak boleh pukul 3 sebabnya kalau tengok A tu dia dekat situ juga. Kalau kita nak bergerak ke mana-mana pun nanti 6. Dia ada dekat situ. Jadi dia memang terus ke pukul 6. 1, 2, 3. Betul tak? Okey. So 3, jadi kita ni ke pukul 6 kan? Sini 3 kotak. Okey. Alright, jadi titik A ni dia dekat pukul 6. Kalau nak pergi lawan arah jam, dia mesti pergi dekat pukul 3 ke pukul 9? 9. Sekarang kita kat pukul 6 tau. Kalau kita nak pergi lawan arah jam. 3. Kita akan pergi dekat 3 lah. So dekat 3 ni kita kira 1, 2, 3. 3 kotak.
So kat sini dia punya A prime. Macam tu. Okay, lepas tu D. D. Okay, sekarang daripada pusat bulatan ni kita nak pergi dekat D. Okay, sebabkan D tu dia ke kiri sikit kan? Dia ke kiri. Jadi kita kena melintang dulu lah. Berapa kotak kita kena pergi dekat D ni? Nak melintang. 2. 1, 2. Okay, lepas tu 1, 2, 3, 4. Okay. 2 unit dengan 4 unit Yep. Betul tak? 2 unit dengan 4 unit. Okay. So sekarang ni maksudnya kita tadi dekat pukul 9 kan kita nak pergi ke titik D ni. So kalau nak pergi lawan arah jam pukul 9 ni nak pergi ke pukul 12 ke ataupun nak pergi ke pukul 6? Pukul 6 je. Pukul 6 sebab lawan arah jam. Jadi dekat sini pun kita kira 1, 2. 1, 2. Betul? Lepas tu berapa unit? 4 unit. 4 unit ke mana? Ke kanan. 1, 2, 3, 4. D prime. Sinilah. So yang ini ni titik apa Titik D prime. Dan lagi satu titik C. Okay, titik C. Titik C ni daripada pusat dia kita nak pergi ke titik C. Ikut Kita 6. kita ikut 6 lah. Cikgu. Dia memang terus kat. Ya? Okay, kan pergi ke 9 tu kan kenapa 2 bukan 1? Yang mana titik D tu ke? Kenapa 2 bukan 1? Okay, cuba kamu tengok kotak ni. Berapa unit? Kalau Cikgu kalau ke bawah kan baru dia sampai kat titik D. Cikgu tengok. Baru sampai kat titik D. Kenapa cikgu yang ni kan kita start dari sini, kita kena melintang dulu tau. 1, 2. Yang ni 1, 2 kotak. Nak pergi ke titik D tu kita kena melintang dulu. Tapi kenapa titik A kita tak melintang? Sebab titik A tu dia betul-betul dah dekat pusat tu. Jadi kita terus turun lah, tak melintang dulu. Kita terus turun ke bawah. Kalau macam titik D, betul. Cikgu pergi buat dekat sini pula. D bukan dekat situ kan? Betul ke? Ya Allah, tersyasyul pula dah. Minta maaf ya. Nasib baik ada orang tegur. Siapa tegur cikgu tadi? Yani. Badri. Badri Okey. Terima kasih Badri. Okey. Betul. Aduh, Mak. Betul. 1. 1. Sebab D kat situ. Betul. Lepas tu baru Dia kan turun kena kat titik 4. cikgu. Bagi kena dekat titik. Sorry. Betul. Cikgu. Terima kasih Semua orang buat salah. Cikgu melakukan kesilapan kat sini. Okey. So Badri boleh masuk Didik TV lah. boleh masuk Didik TV lah lepas ni. Calon-calonnya. Boleh. Cikgu akan bersiaran lagi kat Didik TV ni tau. Cikgu Badri cikgu. Cikgu kena pilih Badri cikgu. Nanti cikgu pilih tau. Itu budak si A. Hari tu cikgu dah pilih budak kelas kulinari. Okey, nanti cikgu bersiaran lagi, cikgu pilih kelas lain lah pula kan, bagi semua merasa. Ya, Badri cikgu. Nombor 1 cikgu. Ya. Cikgu akan pilih Badri. Kalau Badri nak lah. Jangan cikgu. So sini D prime. Tadi Okey, masuk thank D you. tadi. Betul kan cikgu? Nanti aku riak. Okey. Lagi satu adalah titik C. Kamu kira lah titik C tu berapa? Lepas tu kena sambung ke aku. So titik C, kiralah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi dia akan pergi dekat 3 lah. Kira dekat 3 ni 1, 2, 3, 4. Tak keluar pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So inilah titik C. C prime. Okay, so dah dapat semua titik ni, bolehlah kita cantumkan, sambungkan dia. So ini A, pergi ke B. Lepas tu pergi dekat C, mana C? Pergi dekat D dengan C. Betul ke cikgu buat ni? So kamu pun buatlah juga. Balik.
Balik. Tengok. Ni. Macam ni Ah, Adakah kamu buat yang sama? sama ke sama? Inilah dia punya image dia. Okey, boleh ke? Okey, so inilah yang cikgu nak ajar pada hari ni. Boleh ingat tak agak-agak konsep ni? Ni image dia. So, kamu boleh screenshot jawapan ni untuk bandingkanlah dengan kamu punya jawapan. So, inilah yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah next class kita tengok putaran 180 darjah pula. So far so good tak? Okey tak guna kaedah ni? Kira kotak ni. Alhamdulillah. Faham. Boleh kan? Okey. Boleh. Right, so masa pun dah terlebih 11.17. Jadi kita berhenti sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa next class Okey, kelas ni cikgu rakam. Jadi nanti cikgu akan share rakaman kelas ni untuk rujukan yang lain jugalah. Okey. Alright, so kita tamat di sini. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, so setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Kamu boleh bersurai. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Okey, terima. Assalamualaikum.